Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Bismillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita masuk bab yang baru. Babun fi bayani kasrati turukil khairi, bab yang menyatakan memperbanyakkan jalan-jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa-apa yang kamu lakukan daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Makna benda kebaikan dan amalan yang kita buat ni tak ada keperluan manusia tahu. Manusia tak perlu tahu pun kebaikan kita buat. Yang penting Allah tahu. Kita infak ke, kita sedekah ke, kita buat apa, jangan peduli ke manusia. Manusia kalau tahu pun tak ada manfaat. Ya, yang penting Allah maha mengetahui segala amalan kita. Hadis yang menceritakan tentang kebanyakan jalan-jalan kebajikan ini, yang pertama, An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Qultu ayyu riqabi afdalu? Qala anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamanan. Qultu fa illam af'al? Qala tu'inu sani'an aw tasna' li akhraqa. Qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amali? Qala takuffu syarraka 'anil nasi fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsika. Muttafaqun alaihi. Daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku bertanya ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata, al-imanu billah, beriman dengan Allah. Paling afdal ialah kan kita buat benda, buatlah amalan, apa-apalah amalan kita buat, na'udzubillah min zalik. Dan orang kafir contoh, baik macam mana orang kafir tu, kalau dia kafir, langsung Allah tak terima amalan dia. Yang pertama, al-iman billahi, beriman dengan Allah. Yang kedua yang paling afdal apa dia? Wal jihadu fi sabilihi, berjihad di jalan Allah. Lalu apa kata Abu Dzar lagi? Ayu riqabi afdal? Kalau dalam memerdekakan hamba, apakah jenis hamba yang paling afdal, paling besar pahala kalau dimerdekakan? Maka Nabi kata, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Ini cerita zaman dulu lah ya, zaman sekarang tak ada hamba dah. Dulu kan orang ada bela hamba ni. Hamba yang paling afdal kita merdekakan ialah hamba yang paling bernilai, berharga di sisi tuannya. Contohlah orang ni ada 5-6 hamba. Yang paling rajin, yang paling kuat kerja, yang paling tak mengulur, yang paling taat, yang paling dengar cakap, yang paling ringan tulang, itulah yang paling afdal dimerdekakan. Sebab apa? Kalau kita tengok, itu yang paling bagus ambil buat bekerja. Sebab paling rajin kan, tak pernah mengulur, tak pernah mengelat, on time, disiplin. Patut itulah. Nabi kata yang tu paling bagus kalau kita bebaskan dia. Dia jadi orang merdeka. Kalau ikut kita lepaskan, kita merdekakan yang paling pemalas. Kan yang sikit-sikit MC. Atau kalau hamba Melayu tu MC manjang. Ni kalau zaman dulu ni geng negro ni, hamba yang paling mahal, yang paling kuat. Wa aktsaruha thamanan, dan yang paling mahal. Masa dibeli tu hamba ni paling mahal. Dan tu paling rajin.
bebaskan dia. Besar pahala Nabi kata. Lalu dia tanya lagi, Abu Dhar tanya, fa illam af'al, kalau aku tak mampu nak buat, apa yang afdal lagi? Ada tak level yang berikutnya lebih afdal? Maknanya lebih turunlah. Yang paling beriman, yang pertama beriman pada Allah, yang kedua berjihad fi sabilillah. Kemudian kalau hamba merdekakan, membebaskan hamba yang paling terbaik, yang paling rajin, yang paling mahal, merdekakan dia. Fa illam af'al, Abu Dhar tanya, kalau aku tak mampu nak buat, Nabi kata, tu'inu sani'an aw tasna'u di akhraqa. Syekh Sabuni kata dekat sini, ay tusaidu amilan ala amalihi, wa ruya bid-dhari ay dha'ian, ay tu'inu dha'ian fi tariq aw faqiran dha iyalin. Nabi kata, kalau tak mampu juga, tu'inu sani'an, kita bantu orang yang buat kerja. Orang ni ada kerja dan dia perlu bantuan, kita bantu dia, bantu ringankan beban dia. Ada setengah riwayat dia baca dengan dhad, tu'inu dha'ian, sini dengan sad, sani'an, beza satu huruf, satu titik je. Dhad dengan sad, dha'i' dengan mana orang yang kehilangan, dia ni hilang barang, hilang duit, kita bantu dia. Kalau sani' dengan sad, orang yang buat kerja, kita bantu ringankan bebanan dia, dapat pahala afdal besar. Contoh, tak payah jauh-jauh tolong bini dekat rumah, tu paling dekat dengan kita. Ni dia nampak jauh, Syria contoh, kan? Pergi mana Afrika lah, bini kau kat rumah tu, kau pergi tolong dia, besar pahala. Tu'inu sani'an atau dha'ian, orang yang kehilangan, orang yang susah, bantu, dha'ian. Ataupun Nabi kata, au tasna' li akhraqa, ay alladhi la yutqin ma yuhawil fi'luhu li dha'fi tafkirihi wa qillati fahmihi. Ataupun Nabi kata, kita bantu orang yang dia kata kat sini, al-akhraq, tasna' li akhraqa, kita bantu orang yang tak pandai buat kerja. Dia ni nak sangat repair kereta, lepas tu letak minyak hitam, dia belasah letak minyak gearbox, baik kau tak pening enjin tu. Ataupun orang memula kan, kadang orang tak rasa, sungguh orang tak pernah, dia tak pernah, jenis bini tak pernah isi minyak, laki je isi minyak. Sampai kat petrol pump, Myvi dia bubuhnya diesel, tak kau jual Myvi tu. Kan? Yang tak reti, kita kakak, bukan tu kak, oh yang ni. Kan? Ataupun memang dia tak pernah, laki dia lah belaka isi minyak, pump tayar pun tak reti. Kita tolong pump tayar tu. Mana tahu suami dah meninggal kan, tolong pump tayar, jodoh kita je. Contoh dia aku cakap. Jadi kita bantu orang tak reti buat kerja, dapat pahala. Kalau kita biar kerja, jadi rosak benda tu, na'udzubillah, jahanam. Orang kata bagi macam tikus bagi labu, rosak. Bukan semua orang dia reti. Kadang benda tu bagi kita, alah benda ni je pun, dia tak reti je. Contoh macam mana kan, anak tak reti babak wiring ke, memang pun tak reti. Memang tak reti kat banyak, tak reti lah. Suruh anak buat, memang ngaku-aku short pasal mati pasal. Kadang-kadang rumah suruh drill, apa nama tu, nak sangkut langsir punya tu je, kita pening kepala nak ukur macam mana, tak reti. Panggil ahli dia sekali, buat settle. Bukan bidang kita. Jadi kita bantu orang macam gini, besar pahala. Nabi kata. Lalu Abu Dhar tanya lagi, qultu ya Rasulullah, maknanya kan banyak peluang tau, nak buat pahala ni banyak peluang, macam-macam peluang. Abu Dhar tanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in ta'aftu an ba'dil amali, kalau apa pendapat kau ya Rasulullah, kalau aku tak mampu nak buat sebahagian besar benda-benda ni, pekerjaan-pekerjaan ni tak mampu aku nak buat. Maknanya orang kata senang bahasanya dah tahap tak boleh buat kerja lah, senang cerita. Ada tak cara yang lain
yang afdal, yang bagus untuk dapat pahala. Kita ada takuffa syarraka anin nasi, jangan kau menyusahkan orang. Tu je lah kan. Mana kalau kita ada perangai tak senonoh, perangai jahat, jangan kita buat perangai jahat kita pada orang. Takuffa syarraka anin nas, mana kau sekat kejahatan kau daripada orang ramai. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Perbuatan kita tu, kita tak menganiaya orang, kita tidak menzalimi orang, merupakan sedekah atas diri kita sendiri. Dia ni sedekah duit tak mampu, bantu orang tak mampu belaka. Ada tak cara nak buat baik? Ada. Nabi kata, jangan nyusahkan orang. Bila kau tak menyusahkan orang ni, maknanya kau telah bersedekah untuk diri kau sendiri. Sampai macam tu ia punya besarnya kurniaan Allah kepada umat Rasulullah SAW. Banyak ya jalan-jalan kebaikan yang boleh kita buat. Dalam hadis yang lain, wa an Abi Dzarrin aidan radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. Nabi bersabda, berpagi-pagilah setiap kita ni, bangkit pagi, kullu sulama, setiap anggota ni apa bagian ni? Sendi. Setiap sendi kita ni ada sedekahnya. Dan setiap manusia ni Allah kurniakan berapa sendi? 360 sendi. Sama dengan setahun. Hari dan setahun kan? 360 sendi. Tak percaya, kira lah, kira. Jadi Nabi kata, setiap pagi ni, setiap sendi kita ni ada tuntutannya. Dia kena bersedekah. Cara dia macam mana? Maka Nabi kata, fakullu tasbihatin sadaqah. Bila kita bangkit pagi, kita kata subhanallah, dapat pahala sedekah. Tadi masa nak datang sini tuan-tuan, kan gelap kat luar tu kan. Ada satu pemandangan dekat langit, ya Allah cantiknya lah saya tengok tadi. Subhanallah, gelap kan, gelap. Tiba-tiba kan dekat langit tu, dia macam ada, gini gelap tu, dia gelap. Sekali dia macam ada kotak tau. Gini, yang tu terang bentuk kotak tu. Orang lain tak tahu perasan ke tidak, tapi saya leka, tengok kata subhanallah, masya Allah, subhan. Macam pelik lah. Bukan UFO, tak ada. Tapi nak kabur kawasan tu, dia empat segi tu terang, dia semua gelap langit. Masya Allah, aku kata cantiknya. Jadi bila kita kata subhanallah, dapat sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, bila kita kata alhamdulillah, dapat pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, bila kita kata la ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap kali kita bertakbir dapat pahala sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah, suruh orang buat baik sedekah. Kejut anak sembahyang subuh, bangkit subuh, nampak macam mengamuk tapi dapat pahala sedekah. Kalau orang marah, apa bini marah, abang apa dia pagi dah memekak ni, aku tengah sedekah ni, kau diam. Gitu. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, mencegah kemungkaran. Adakah kemungkaran pagi-pagi? Lah apa tak adanya? Tak bangkit subuh kemungkaran lah tu. Bangkit subuh. Mana kita dapat dua-dua. Suruh buat baik, mencegah kemungkaran. Suruh buat baik, bangkit subuh. Cegah kemungkaran, dia terus tidur tu, kemungkaran tu. Suruh bangkit. Maka Nabi kata, semua ni tasbih, tahmid, tahlil, takbir, suruh buat baik, cegah kemungkaran, semua ni nak dapat senang aja dengan kita buat 2 rakaat duha. Rak'ata wa yujzi'u min zalika, kita akan dapat semua pahala ni hanya dengan 2 rakaat duha. Allahu Akbar. Benda senang, tapi berapa orang boleh istiqamah jaga duha? Padahal waktu duha tu punya luas bukan macam waktu sembahyang biasa. Waktu duha ni kan, tengok syuruk berapa tadi, 7:04 minit. 7:20 boleh sembahyang duha dah. 7:30 lah kita ambil, boleh sembahyang duha dah.
sampai lebih kurang 12.30 tengah hari waktu dia. Punya panjang, tapi nak buat 2 rakaat tu ada je alasannya tu. Mesyuarat lah, meeting lah, ada orang call lah, sakit perut lah, nak terberak lah, punya luas masa berak, ada je alasan kau tu. Inilah kita manusia, tuan-tuan. Ya Allah, minta Allah ampunkan dosa ana dan dosa kita semua, dan minta Allah Ta'ala jagalah kita ni supaya berubahlah. Saya tak kata ke tuan-tuan ni semua wali-wali belaka, ya. Jadi harap-harap Allah jagalah kita untuk amalkan benda yang sunat-sunat ni. Benda sunat je pun, tapi rugilah pasal pahala dia banyak. Ya, makna bila kita buat sembahyang duha 2 rakaat, kita punya mafsal, kita punya sendi-sendi ni semua dapat pahala belaka, pahala sedekah. Maka Nabi kata, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'ahuma min ad-duha. Maka semua pahala tadi, pahala tasbih, pahala takbir, pahala tahmid, pahala takbir, pahala amar ma'ruf nahi munkar, semua tu kita dapat dengan 2 rakaat duha. Nak lagi bagus, tambah 2 rakaat, 4 rakaat. Yang penting istiqamah. Istiqamah paling penting. Seterusnya, wa anhu, daripada Abi Dzar lagi radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'ani tariqi wa wajadtu min masawi a'mali an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Rawahu Muslimun. Daripada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi ni kata, uridat alayya a'malu ummati, dibentangkan di hadapanku amalan-amalan umatku, yang baik dan yang buruk, macam-macam. Yang ini semua amalan baik belaka, yang semua amalan buruk belaka. Maka Nabi kata, fawajadtu, maka aku dapati masa dibentangkan tu, antara amalan yang baik, yang kecil lah orang kata, apa dia? Imatatul adha 'anil tariq, kita membuang gangguan di jalanan. Contoh nampak ada botol kaca ke dekat jalan, kita buang. Ada, yalah, benda-benda bahaya kan, apa, paku. Semalam ada orang share dekat highway mana, berderet kereta kena paku siapa tak tahulah, rasa lori paku tercicir paku ke macam mana. Ya Allah, kereta beratur tepi jalan, habis kena paku belaka. Tapi nak buang paku dekat highway ni, itu kerja plus lah. Kita jangan buat kerja lah. Kita syahid tak pasal, tuan-tuan. Jangan main. Tapi kalau kadang-kadang tengah, yalah, mai lori punya tayar tercabut tu, tu lagi ngeri. Besar pahala tu. Imatatul adha itu besar pahala tu. Ini yang kecil ni. Orang kata gangguan tu dekat jalan. Alah, jalan lorong ni kecil je pun. Kadang ada kayu, kadang ada apa, kita nampak, kita pun buang ke tepi. Kecil je benda tu, Nabi kata. Tapi disenaraikan amalan yang baik di kalangan umatku. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin nanti kita akan jumpa, ada orang masuk syurga dengan sebab ni je. Sebab dia pernah buang dahan, ada dahan melintang dekat tengah jalan kampung dia, dia pun tolak ke tepi, masuk syurga dia. Allahu Akbar. Untungnya orang tu. Harap-harap kita semua dapat, insya-Allah. Amin. Dan Nabi kata, wa wajadtu min masawi'i a'maliha, dan aku lihat pula amalan-amalan buruk umatku, dosa macam-macam, daripada besar dosa sampai dosa yang kecil. Apa dosa yang kecil? Ialah nukha'ah, mana ludah kahak yang diludah di dalam masjid dan tidak ditanam. Kan zaman Nabi dulu kan, dia punya masjid kan pasir kan, dia tak adalah macam kita sekarang ni ada karpet. Sekarang tak ada orang ludah dekat masjid ni, mana ada. Ni cerita zaman dulu, dia ludah. Nabi kata, siapa punya kerja ni? Kan Nabi sendiri SAW pernah Nabi nampak kahak ke itu, Nabi kikis dengan tangan. Kalau kita geli tau. Nabi tak Nabi kikis, Nabi marah lah, siapa buat ni? Nabi kikis ni, dia dah buang. Jadi kalau zaman Nabi tu, maknanya kalau orang tu ludah, dia kena tutup balik kambus ludah dia tu. Hatta kalau kita pun jalan-jalan kan, kalau dah orang kata dah banyak sangat kahak ke apa ke, terpaksa
dekat kawasan orang ramai, kita pandai-pandailah cover. Kadang kalau ada tisu, pakai tisu. Kalau tak ada tisu, cari tempat yang ada pasir, ludah dekat situ, hambus dengan pasir tu, tutup aib kita. Jadi Nabi kata, antara amalan yang tak elok yang aku lihat, yang paling kecil ialah kahak yang diludah dalam masjid dan tidak dikambus. Wa anhu, dan daripada Abu Dzar lagi, banyak 4 hadis yang diriwayat, 5 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Wa anhu aidan anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrun bil ma'rufi sadaqatan wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'a fil harami akana 'alayha fihi wa kana 'alayhi fiha wizrun fakadhalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun. Rasulullah SAW satu cerita dia kata kat sini, beberapa orang sahabat jumpa Nabi, kata apa? Ya Rasulullah, zahaba ahlu duthuri bil ujur, telah pergi orang-orang kaya dengan pahala. Mana orang kaya ni untung. Ahlu duthur ni orang kaya, duit banyak, untung dia orang, banyak pahala. Kenapa macam tu? Yalah, sahabat kata yusalluna kama nusalli, diorang semayang, kita orang semayang. Mana sahabat ni orang miskin lah, yang tanya orang miskin. Diorang jealous sebab ada sahabat Nabi kaya dapat pahala lebih. Kenapa? Yelah, saya semayang, kita orang semayang, dia pun semayang jemaah sekali, dapat pahala jemaah. Orang miskin pun dapat pahala jemaah, orang kaya pun dapat pahala jemaah juga. Lepas tu bila tanya puasa Ramadan, kita orang miskin puasa, orang kaya pun puasa juga, dapat pahala banyak, sama-sama pahala juga. Mana haji? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tiba-tiba bila time bersedekah, diorang boleh bersedekah, kami tak ada sedekah. Dan kita miskin. Sahabat ni kata, yang kita dah pernah cerita banyak kali, Nabi kata sampai sebiji tamar tu kalau boleh kau sedekah separuh, ittaqin nara walau bisyikki tamratin, takutilah api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Orang nak kabur miskin dengan sahabat ni. Hadis yang lain cerita, bila sahabat tu nak kahwin, Nabi kata, kau ada duit tak? Tak ada. Habis apa kau ada? Tak ada apa. Nabi kata, cari juga, iltamis walau khataman min hadidin, cari sebentuk cincin yang diperbuat daripada besi. Nak kabur besi, benda susah lah malu. Kita sekarang bersepah. Kalau setakat cincin daripada besi, pergi je dekat workshop tu berlambak. Kan, apa benda skru-skru tu kan. Nak skru tu ambil, buat hantaran, boleh nak kaburnya. Ni zaman dulu susah tuan-tuan. Jadi sahabat ni dia cemburu, dia kata orang kaya untunglah, time semayang dia dapat pahala semayang, time puasa dapat pahala puasa, time bersedekah dapat pahala sedekah. Yang kita orang ni, orang miskin, tak adalah pahala sedekah. Maka Nabi kata, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Ta'ala dah jadikan kepada kamu benda yang boleh kamu bersedekah dengan dia? Apa benda nak sedekah dia? Ada. Apa dia? Nabi kata, inna bikulli tasbihatin sadaqah, setiap kali kau sebut subhanallah, ni yang sebut subhanallah, dapat pahala sedekah. Tapi kita tak rasa kan? Kita rasa macam kita kan ada perasaan kata, takkan dapat pahala sedekah, senang sangat benda tu. Memanglah senang. Memang Allah nak senangkan kita, kita lah mengada-ngada nak susah tu. Cuba kalau Allah kata, tak, kau kena bersedekah buat dapat pahala sedekah, kita kata, Allah berkira pula. Bila dah senang, kau tak nak buat. Inilah perangai kita manusia ni. Memang confirm, subhanallah, dapat pahala. Kadang kan lepas semayang kan, setengah-setengah orang macam apa, yelah, yang kita zikir subhanallah kan,
Benda tu kan besar pahala dia. Dah lah dapat pahala sedekah, dia ampunkan dosa kita sebanyak buih-buih di lautan. Tapi ada orang tak mau. Ya, Allah ruginya lah hidup kita, na'udzubillah min zalik. Jangan gunakan peluang selagi tengah hidup. Allah pilih kita jadi, kita ni tuan-tuannya, Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad ni dalam ilmu Allah tau. Dalam ilmu Allah dah, dan ilmu Allah ni bersifat dengan azaliyah, qadim. Dalam ilmu Allah sebelum ada Nabi Adam alaihi salam, sebelum ada langit dan bumi, dalam ilmu Allah dah lama Allah mentakdirkan kita ni dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kebetulan ke? Ni Allah body kata buat je lah. Gitu. Jangan, Allah Ta'ala bukan macam kita, laisa kamitslihi syai'un. Maknanya bila Allah pilih kita di umat Nabi Muhammad ni, ini pilihan Allah lah, pilihan Allah. Jadi hargai benda tu betul-betul, hargai benda ni. Untung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, bukankah Allah jadikan pada diri kamu ada benda yang boleh kamu sedekahkan? Apa dia ya Rasulullah? Nabi kata, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Bila kau sebut subhanallah, dapat pada sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Bila kau sebut Allahu Akbar, dapat pada sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Bila kau sebut alhamdulillah, dapat pada sedekah. Nak khabar dia, kita kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah takbir, ila tahlil, sedekah. Allahu Akbar, takbir, dapat pada sedekah. 3 perkataan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, berapa second tu dapat pada sedekah. Subhanallah, ya. Tapi janganlah pula mentang-mentang hadis kata gitu, kita langsung tak bersedekah duit. Kedekut. Yang pasal haji kedekut sangat haji. So, Nabi dah cakap ni, subhanallah. Tabung lalu, subhanallah. Tutup dia. Lampau lah, gagak lah kau. Ini untuk sahabat Nabi yang memang tak ada duit, tuan-tuan, yang miskin. Ada orang macam gitu zaman sekarang, ada miskin, susah hidup dia. Inilah, sedikit je lah. Dia nak sedekah, ya Allah tak mampu aku sedekah, ni je aku mampu. Buat, dapat pahala. Maka Nabi kata, wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Kau suruh orang buat baik, sedekah. Allahu Akbar. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Tapi itulah kadang kita tak nampak benda gini kan. Benda tu hari-hari lalu depan kita. Suruh buat baik ni, benda ni hari-hari. Kalau orang kat pejabat ke, macam kita yang mengajar ni lagilah. Subhanallah. Harap-harap saya mengajar ni dapat pahala sedekah, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan yang duduk dalam majlis ilmu dapat pahala sedekah juga. Amin kan. Macam kita dekat Mahat tu. Kalau kita dekat Mahat, hari-hari ni nak bebel dengan budak-budak, letih bebel. Nampak bebel tapi pahala sedekah. Suruh budak belajar. Sedekah. Tapi itulah nak dapat level sabar tu, ya Allah, tak dapat nak nolongnya, susahnya, ya Allah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Mencegah kemungkaran juga dapat pahala sedekah. Last sekali Nabi kata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan kamu ada sedekah. Sahabat terperanjat. Ya betul ya Rasulullah. Dekat kemaluan ada sedekah. Macam mana tu kita sedekah kemaluan kita? Maka sahabat kata, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kita orang kata apa, melampiaskan syahwat, melepaskan syahwat kita. Orang kahwin lah kan dengan bini, orang kata dapat pahala, ada pahala sedekah. Malam Jumaat ni Syekh, jangan membazir. Dapat pahala sedekah. Nabi kata, okey, ara'aitum law wada'a fil harami akana 'alaiha fiha wizrun. Nabi tanya balik kat sahabat yang tanya tu, kalau benda tu, mana kemaluan tu lah, kalau kau buat dekat tempat yang haram, na'udzubillah min zalik, kau berzina ke, kau buat apa ke, berdosa ke tak berdosa? Berdosa ya Rasulullah. Fakadzalika, begitulah, idza wada'aha fil halali, bila kau letakkan pada benda yang halal, kana lahu ajrun. Masya Allah.
dapat pahala. Kalau Jawa kata kontol dapat pahala, kau jangan main-main. Itulah bahasa mudah nak faham. Kata apa tuan-tuan, jangan buat warak sangat lah. Nyampah betul aku. Orang perempuan pun faham-faham. Kalau lelaki kau kata malam ni kita nak sedekah, okey je bang, okey je, pandai lah kau ngejaz. Malam ni tak boleh bang, saya uzur. Pandai lah kau ngejaz, dapat pahala. Jangan membazir. Lek, jangan membazir. Senyum kau ni. Membazir. Lepas tu ada dialog kan dulu, dialog Padri Kristian. Padri Kristian kan tak kahwin. Dia dialog dengan seorang ulama India. Jadi ditanyalah, kenapa padri tak kahwin? Oh, tak boleh kahwin sebab syariat kami tak benarkan kami kahwin. Nabi Isa pun tak kahwin, bla bla bla, dia kata. Jadi ulama India ni tanya, kau percaya tak Allah Ta'ala jadikan semua benda anggota tu ada peranan dia, ada hikmah dia? Percaya? Dia kata mata ada peranan dia, hidung ada peranan dia, semualah. Apa bulu mata. Takkan barang tu peranan. Mana hamba Allah yang seorang tu, takkan kerja dia kencing aja. Adalah benda lain. Terfikir juga, membazir kan? Membazir. Semua orang tak kahwin ni membazir, Syekh, rugi. Jadi siapa yang tak kahwin, kahwinlah cepat sikit. Kalau yang telajak tu tapi kahwin ni bukan tu pada orang juga. Kan ada orang memang dia tak nak kahwin, kata apalah kau. Tapi dia rugilah pada sedekah tu. Dia rugi. Tapi yelah, banyak lagi lah cara lain kan untuk bersedekah. Bagi orang yang berumah tangga, banyak-banyaklah bersedekah. Okey, jadi Nabi nak kata ni kepada sahabat-sahabat yang miskin zaman Nabi, nak kabarnya korang jangan kecil hati. Sampai ada setengah riwayat kata, ada sahabat tak puas hati. Kata, ya Rasulullah, saya tak puas hati. Saya nak juga bersedekah dengan harta, tapi saya tak ada harta. Untung jadi orang kaya. Nabi kata, itulah kurniaan Allah yang Allah kurniakan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, kan? Orang kaya yang baik-baik ni, yang wakaf, buat masjid besar kan, buat rumah anak yatim, buat mahat. Nak kata macam mana Allah bagi ke dia. Kalau dapat ke kita harta tu, mungkin kita jadi rosak. Okey, jadi itulah ya, banyaknya peluang. Untungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa malam ni malam Jumaat, banyak salawat ke Nabi. Salawat sampai besok sampai petang Jumaat. Salawat berbanyak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam kan, bila kita bersalawat ke dia, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala sediakan para malaikat yang tugas dia untuk menyampaikan selawat kita kepada Nabi. Dan Nabi ni, para Nabi dan Rasul, Nabi kata innal anbiya'a la yusalluna fi kuburihim. Nabi dan Rasul ni diorang tak mati bang. Dia mati segi zahir mati. Tapi realitinya diorang bersembahyang dalam kubur diorang. Dalam kubur mereka sembahyang. Maka malaikat, saya tak tahulah satu hari berapa juta ucapan salam yang disampaikan kepada Nabi SAW. Ada malaikat ditugaskan untuk mencari orang yang berselawat. Oh, berselawat. Dia pergi ke orang tu, dia dengar selawat, dia hantar ke Nabi. Ya Rasulullah, umat kau berselawat kepada kau. Tak tahulah berapa juta satu hari. Kita kat Malaysia ni pun dah banyak dah. Yang kat Mekah, Madinah tu tak tahulah aku nak kata. Sekarang orang yang buat maulid sokmol lagilah banyak. Allah tak terbayang. Banyak kan, tiap-tiap hari. Itulah ada malaikat yang Allah tugaskan. Dia panggil inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Malaikat tu kerja dia berayap di atas dunia, cari orang berselawat, sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi berkata kepada dia, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Jangan sekali-kali kita menganggap benda kecil ni tak ada faedah. Kecil je pun, tak ada benda pun. Kadang kan
Kita masuk masjid, nampak alah siapalah, bukan sampah macam kecil je, tapi kalau orang tengok macam sampah, kita pun ambil contohnya ni kan kecil ni kan, lalu macam ni, kecil je, saya kutip, kan kecil benda ni. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali kau anggap benda kecil ini tak ada pahala. Walau antalqa ahaka biwajhin talikin, sekalipun dengan cara kau senyum kat orang, senyum kan, dapat pahala. Kena bayar senyum ni tuan-tuan, mana ada. Sebab tu orang senyum ni murah rezeki. Ana ni tak tahulah, mungkin Ana ni mudah senyum kot, rasa-rasanya lah. Dulu masa Ana belajar dulu, ada seorang ustaz Ana dia garang. Dia garang sangat. Tak macam mana kita budak ngaji pondok dulu, nakal juga. Kita seluduplah majalah gila-gila dalam pondok. Sekali kena rampas majalah gila-gila, aku dah panik. Bila kena rampas majalah gila-gila ni, memang kena belasah lah. Dia panggil Ana masuk pejabat. Ana masuk pejabat buat muka seposin. Bukan buat muka sedih. Buat senyum lah. Senyum. Ustaz dia garang, dia tengok aku, dia kata apa? Entah ni kenapa suka senyum? Dia kata gitu. Entah ni kenapa suka senyum? Lagi dia kata, lagi aku senyum. Lala tak ada nak urutan, dia pun senyum juga. Lala tak ada urutan, kan dah selamat aku. Itulah kelebihan senyum tuan-tuan semua. Wajhin taliqin, Nabi kata wajhin taliq mana orang yang sentiasa senyum aja. Dan muka-muka macam ni, kalau time kuliah, elok duduk depan ustaz yang mengajar. Kan? Ini muka malaikat maut. Aduh, tension mengajar gini. Tak pernah senyum, ketat muka. Aduh, yang tu makruh duduk depan tuan-tuan. Itu sunat duduk kat belakang. Ada orang gitu je. Memang dia pesen tak senyum. Keras. Ada satu surau, tak nak sebut dekat mana lah, atas sebab keselamatan. Bukan anak, jemaah sendiri pun kata, kita orang tak puas tinggal haji tu ustaz. Kenapa? Dah lah duduk kat kursi, bukan kat kursi ni, bukan di surau ni di dua Shah Alam tuan-tuan. Dia kata haji tu memang kita pun tension. Dia buka keras, dia kata. Tak tahulah apa masalah haji tu. Dia tengok ustaz, dia baik, orangnya bersembang, bukan tak bersembang, tapi tak pernah senyum. Kalau orang buat kelakar ke, dia buat keras dulu gitu. Nak kata apa? Sabar je lah. Ada orang, dia kena penyakit saraf kan, dia kena penyakit otot, memang tak boleh senyum. Tu kan ada, dia kata macam mana? Itu yang penyakit saraf lah. Ada orang memang muka dia memang muka nak marah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu, jadi Nabi kata apa? Senyum ni benda paling senang. Senyum. Tapi jangan senyum pula dekat awek, kat bini orang pula. Kena pelangkung tak pasal. Yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Nabi bersabda lagi, setiap sendi-sendi kita ada pahala sedekah. Kulla yaumin tatlu fihi syams, setiap hari bila terbitnya matahari, kita ni berpeluang buat sedekah. Yang pertama Nabi kata macam mana kau dapat pahala sedekah? Ta'lilu bainas naini sadaqah. Kita mendamaikan antara dua orang yang bergaduh. Orang ni bergaduh, kita damaikan dia, dapat pahala sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha. Kita tolong orang. Ni cerita zaman dulu kan, orang naik kuda kan, kuda tinggi, dia nak naik tak naik susah. Kita pun tolong angkat, tolak ke dia pun duduk, dapat pahala sedekah. Wa tahmiluhu 'alaiha, kita angkat orang tu letak atas kuda. Ni cerita zaman dulu lah, kuda zaman sekarang pakai motor belaka. Sekarang motor start tak, biar anak tolong start, tak boleh juga, aku tolong tolak motor dia, dapat pahala sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, ataupun kau tolong angkatkan barang, letak atas kenderaan dia, dapat pahala sedekah. Kita kat rumah tu kan, pinggan berlambak kat dapur tu, sedekah belaka. Tapi itulah kadang-kadang kita ni tengok je,
Kita kata apa? Bukan tak tahu pahala sedekah, tahu, tapi itulah. Kata anak-anak ada panggil budak basuh, ajar sikit. Ajar sikit. Memang betul benda tu kan, perlu diajar ada anak ni supaya dengan tulang kan, tapi benda tu sedekah. Tak tahulah. Susah tau nak jadi orang baik ni. Benda tu boleh kita buat kan, susun slipper kat rumah, benda tu boleh senang, habis kita tak buat pun. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, bercakap baik sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah, setiap tapak kita melangkah kaki ke masjid, ke surau, dapat pahala sedekah. Tuan-tuan datang berjalan kaki ke surau ni, dapat pahala sedekah. Wa tumitul adha ani tariqi sadaqah, kita menghilangkan gangguan-gangguan dekat jalan-jalan ni, ada pahala sedekah juga. Muttafaqun alaihi. Last sekali dalam satu riwayat yang lain, wa rawahu Muslim aidan min riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayat Sayyidatina Aisyah dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innahu khuliqa kullu insani min bani Adam, sesungguhnya diciptakan bagi semua anak Adam, ala sitin wa thalathmi'atin mafsal wa thalathmi'ati mafsilin, setiap anak Adam diciptakan ada 360 sendi. Faman kabbarallaha, sesiapa yang bertakbir Allahu Akbar, wa hamidallaha, mengucapkan tahmid alhamdulillah, wa hallalallaha, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, wa sabbahallaha, mengucapkan subhanallah, wa astaghfarallaha, mengucapkan astaghfirullahal azim, wa azzala hajaran an tariqin nasi, dia membuang batu-batu yang mengganggu di jalan-jalan orang ramai, au syaukatan, ataupun ada duri pokok dia buang letak kat tepi, au azman, ataupun tulang, ni zaman dululah, tulang unta bersepah kat jalan, buang ke tepi, au amara bima'rufin, suruh orang buat baik, au nahin an munkarin, mencegah kemungkaran, adada sitina wa thalathmi'ah, sebanyak bilangan 360 sedekah. Nak khabar kan? Kan bila kita bergerak kan, sendi semua bergerak kan, rupa-rupanya pahala sedekah tu bukan dikira satu tau, dikira 360 ni. Kau tunduk, ambil, ni bergerak, ni bergerak, ni bergerak, ni bergerak, 360 pahala. Maka Nabi kata apa? Fa innahu yumsi yawma idzin, daripada pagi kita buat benda tu, pagi bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, tolong orang, angkat barang, semua-semua tu Nabi kata kalau kau buat daripada pagi gitu sampai ke petang, fa innahu yumsi yawma idzin, dia telah berpetang-petang pada hari itu, faqad zahzaha nafsahu anin nari, Allah dah lepaskan dia daripada azab api neraka. Allahu akbar. Allah, untung ya, kalau kita nampak benda ni kan, kita boleh buat. Dan nampak sangat benda ni orang kerja MBSA lah, sampah-sampah tu kan, walaupun dia bekerja kan jaga bangla ni, tapi kerja dia kerja yang ialah yang kita nampak kan, benda-benda yang membuang, benda-benda yang menyakiti pemandangan dan sebagainya, dapat pahala sedekah. Dan kita insya-Allah harap-harap Allah gunakan kepada kita untuk, orang kata, ringan tulang, rajin tolonglah orang rumah kita, buat kerja-kerja NGO dan sebagainya, dengan harapan, dengan rahmat Allah, kita semua dilepaskan daripada azab api neraka Allah, insya-Allah. Amin. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Hadis yang seterusnya, bab fi kathrati turuqil khair, insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab.